Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast Pentaksiran Berasaskan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bagi tahun 2025. Okey, nama saya Jaden Aris, selaku moderator anda pada hari ini, dan boleh panggil Jaden saja. Okey, cukup bagus sudah. Dan bersama saya pula ialah Nathan Lucas Hugh Guan Kiot. Betul sebutan saya? Betul. Okey, Nathan merupakan seorang murid daripada Sekolah Menengah St. Michael Penampang. Okey, apa kabar Nathan? Kabar baik. Bagaimana dengan Jaden? Saya pun syukur alhamdulillah baik-baik sahaja. Boleh Nathan perkenalkan diri dulu, ada pembuka? Sebenarnya pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak JPN kerana telah menjemput saya untuk menjadi tetamu jemputan untuk podcast hari ini. Okey, baiklah Nathan. Oleh itu hari ini topik perbincangan podcast kita ialah pentaksiran berasaskan sekolah ataupun lebih dikenali sebagai PBS. Okey, tetapi kita akan lebih menjurus kepada pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum ataupun singkatannya PAJSK. Okay, sebab sebenarnya PBS ini merupakan payung yang besar kepada PAJSK. Maknanya pendek kata PAJSK di bawah PBS. Okay. Oleh itu saya ingin bertanya dengan Nathan, bolehkah Nathan berikan serba sedikit pengenalan tentang PAJSK ini? Boleh. Jadi PAJSK adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga co-curriculum. PAJSK adalah satu sistem untuk penglibatan murid di luar bilik belajar. PAJSK juga boleh membentukkan murid yang berdisiplin, boleh memberi mereka mengajar mereka untuk menjadi seorang murid yang baik, sasya dan juga insan yang murid juga boleh menjadi baik. Jadi ya, memang saya setujulah dan boleh nampak di sini Nathan memang seorang yang berpengalaman dalam bidang PAJSK. Oleh itu saya ingin tahu Nathan, bila Nathan mula perasan ataupun bila bermulanya Nathan tahu PAJSK ini sebenarnya memang pentinglah untuk diri Nathan. Sejak kecil lagi ibu saya telah membawa saya untuk aktiviti-aktiviti berbentuk pertandingan. Ibu saya sebagai seorang guru pada masa itu telah sentiasa membawa saya ke pertandingan-pertandingan sebagai pendedahan awal. Oh, ibu Nathan merupakan seorang guru. Okey, jadi adakah ibu Nathan masih mengekalkan perkhidmatannya sebagai seorang guru? Tidak. Tidak. Sebenarnya ibu saya telah bersaran lebih awal untuk memberi tempuan kepada saya dan adik saya dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Sudah jelas bahawa saya perlu bekerja lebih keras untuk membalas jasa ibu untuk pengorbanannya yang begitu bermakna sekali. Betul. Kita sebagai anak kepada ibu bapa kita haruslah, kalau tidak wajib untuk membalas jasa ibu bapa kita atas pengorbanan mereka yang tidak berbagi. Betul? Tidak kiralah dari aspek apapun. Okey, baik. Oleh sebab ibu Nathan telah memberikan pendedahan awal kepada Nathan sejak umur yang begitu awal lagi, yang begitu muda sekali. Bagaimana pula dengan penglibatan Nathan dalam PAJSK? Okey, adakah Nathan dapat memupuk minat yang lebih mendalam terhadap PAJSK? Okay, apakah perkembangan Nathan? Sejak kecil lagi, sejak saya tahu tentang kepentingan PAJSK, saya telah lebih aktif untuk menyertai pertandingan-pertandingan co-curriculum. Jadi dari
tadika sehingga ke darjah 4 saya telah mengambil abacus dalam abacus. Ya betul, dalam peringkat antarabangsa. Okey. Jadi selain daripada itu saya juga telah mengambil inovasi yaitu robotik pada masa itu dan juga pingpong, syarahan, sajak dan juga berpantun. Oh, itu merupakan pengalaman Nathan di sekolah rendah. Ya betul, sekolah rendah. Jadi boleh nampak di sini latar belakang Nathan semasa di sekolah rendah tu memang luas kan. Pelbagai pertandingan sudah disertai oleh Nathan, dari abacus matematik, betul, abacus, ke inovasi robotik. Okey, ada banyak variasi lah dalam segi pertandingan itu merupakan sekolah rendah. Jadi bagaimana pula dengan waktu semasa, iaitu perkembangan penglibatan Nathan dalam zaman sekolah menengah? Pada sekolah menengah pula saya telah terpilih untuk mengikuti program inovasi yaitu program Shell and Explorers. Oh, Shell. Ya. Shell yang syarikat oil and gas tu. Betul. Oh, okey, hebat sekali Shell. Okey, jadi adakah program-program sebegitu telah menjadikan Nathan untuk mempunyai minat yang lebih mendalam, mempunyai minat untuk terus berjuang dalam program-program inovasi yang lain? Ya, betul. Okey. Sejak mengikuti program Shell dan juga inovasi yang lain, saya berasa memberi saya peluang yang banyak untuk menyertai pertandingan yang berperingkat tinggi. Contohnya baru-baru ini saya baru balik dari Thailand dari pertandingan inovasi. Wah, Thailand di Bangkok. Betul. Okey, wah, hebat. Bilakah program itu dijalankan, Nathan? Pada Februari yang lalu. Oh, jadi awal tahun lah, baru-baru ini. Okey, satu lagi Nathan. Dari tadi mata saya memandang terhadap piala dengan sijil yang ada di atas meja kita pada hari ini untuk podcast hari ini. Jadi, adakah Nathan mempunyai pencapaian ataupun anugerah khas selain pencapaian-pencapaian yang telah Nathan sebut sebentar tadi? Sebab ini nampak macam pencapaian Nathan, betul? Betul. Okey. Apakah pencapaian Nathan untuk kedua-dua anugerah ini? Jadi ini adalah anugerah untuk tokoh murid cemerlang kurikulum pada tahun yang lalu. Jadi dari 2023 hingga 2024 saya telah mendapat 2 piala berkaitan dengan tokoh murid cemerlang kurikulum. Wah, okey. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah lah Nathan atas kejayaan Nathan. Okey. Dan selain kurikulum, selain inovasi, ada bidang PAJSK lain, sebab nampaknya di sini bidang PAJSK Nathan tertumpu kepada inovasi saja atau macam mana? Tidak. Sebenarnya saya juga aktif dalam sukan pingpong. Ya. Untuk pengetahuan semua, saya akan pergi ke pertandingan ke Melaka pada ujung minggu ini. Oh, wow. Ya. Okey. Dengan itu semoga berjaya Nathan. Semoga mencapai keputusan yang cukup cemerlang. Okey. Seterusnya saya ingin tahu, disebabkan Nathan memang merupakan seorang yang aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti mengenai PAJSK ini, apakah faktor ataupun sebab Nathan turut serta dalam menyertai aktiviti-aktiviti PAJSK? Sebenarnya usaha diri itu penting. Betul. Tetapi saya tidak boleh nafikan bahawa sokongan yang saya telah dapat dari ibu bapa, guru-guru dan juga rakan-rakan sekalian yang telah menyokong saya dalam perjalanan ini. Di sini saya ingin katakan ibu bapa saya telah walaupun mereka sibuk, mereka telah cuba untuk mendapatkan masa untuk teman saya ke pertandingan lain. Contohnya, walaupun mereka sibuk, mereka tetap akan bawa
laptop mereka untuk membuat kerja sambil teman saya ke pertandingan lain. Ya. Tidak lupa juga berterima kasih kepada guru-guru saya dan pengetua kerana telah bersabar semasa mengajar saya. Tidak kira siang atau malam atau pada cuti sekolah atau masa hari jadinya, mereka tetap akan bawa saya keluar untuk pertandingan dan tetap akan menjawab pertanyaan saya. Oh, wah. Jadi nampak di sini sokongan daripada bukan sahaja ibu bapa Nathan, tetapi sokongan daripada sekolah, daripada guru-guru pengetua Nathan juga memang padatlah di sini. Betul? Betul. Nathan mendapat sokongan yang banyak, yang mampu menyokong Nathan dalam perjuangan Nathan. Baiklah. Ini membawa saya kepada soalan yang seterusnya, Nathan. Okey, bagaimanakah kita dapat membuka mata dalam kalangan murid-murid bahawa PHSK ini memang penting bagi mereka, terutamanya pada masa yang akan datang. Sejauh mana ataupun siapakah yang sepatutnya berperanan di sini? Pada pendapat saya, kesedaran untuk kepentingan PHSK ini boleh disampaikan oleh pihak sekolah dan juga ibu bapa mereka. Jadi pihak sekolah boleh membuat perkongsian tentang pengalaman-pengalaman murid-murid yang cemerlang dalam bidang PHSK ini juga. Selain itu, ibu bapa mereka juga boleh menggalakkan murid-murid untuk cuba untuk mengambil aktiviti-aktiviti untuk pertandingan. Betul. Saya setuju. Saya setuju dengan penjelasan Nathan sebentar tadi. Sebab peranan pihak luar memang penting. Memang sangat penting dalam memupuk minat terhadap sesuatu. Betul? Untuk senario ini pula memupuk minat dalam kalangan murid terhadap penglibatan dalam aktiviti-aktiviti PHSK, yang bukan sahaja memberikan markah, yang bukan sahaja memberikan inspirasi kepada murid, malah juga membentuk sasia diri murid. Jadi Nathan, saya ingin tahu sekarang sebenarnya kita ingin menggalakkan murid-murid untuk menyertai aktiviti-aktiviti PHSK. Betul? Betul. Jadi apakah sebenarnya faedah sekiranya mereka benar-benar menyertai aktiviti-aktiviti tersebut? Sebab kita mahu mereka mempunyai ataupun kita mahu memperkukuhkan lagi minat mereka terhadap penglibatan dalam aktiviti-aktiviti PHSK. Sejauh mana PHSK ini dapat membantu mereka dalam zaman persekolahan? Untuk PHSK ini, PHSK boleh mengajar mereka cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk memperkukuhkan disiplin seorang murid, dan juga pengalaman yang penting boleh didapat daripada aktiviti-aktiviti atau pertandingan-pertandingan untuk PHSK. Betul. Sebagai contoh, jika markah PHSK dan markah akademik saya seiring, bermakna peluang untuk saya meneruskan pembelajaran di institusi pengajian tinggi yang saya minat adalah lebih tinggi. Selain itu, boleh tolong mendapatkan banyak kawan yang baru. Betul. Sebagai contoh, jika saya keluar untuk pertandingan, tentu akan muka-muka yang baru yang saya belum kenal. Maka ini telah memberi peluang untuk saya mendapatkan kawan-kawan baru. Betul. Tak kenal maka tak cinta. Jadi membuat rakan baharu itu akan sentiasa menjadi satu kelebihan kepada kita. Tidak kiralah dari segi komunikasi, dari segi kemahiran sosial maupun aspek-aspek yang lain, kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi memandangkan Nathan giat menyertai pelbagai pertandingan. Nathan ni famous ni kan? Tidak. Famous ni.
Sudah tentu famous. Tidak. Okey. Gurau saja Nathan, gurau saja. Okey, baik. Setiap kebaikan, seperti yang kita sudah maklum Nathan, setiap kebaikan sudah tentu mempunyai keburukannya yang tersendiri. Sebab dunia ini sebenarnya seimbang, betul? Betul. Ada baik, ada buruk. Ada buruk, ada baik. Jadi, bagaimana pula dengan sebab kita sudah bincangkan faedah PHSK kan? Jadi, apakah pula cabaran-cabaran yang dihadapi oleh murid-murid yang ingin menyertai dalam aktiviti-aktiviti PHSK ini? Salah satu pengurusan adalah pengurusan masa. Sebagai contoh, saya perlu mengimbangkan masa antara latihan pingpong, berinovasi atau dalam akademik. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, kami boleh membuat jadual waktu untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, dalam pertandingan berkumpulan, setiap ahli perlu tahu tentang peranan masing-masing. Jika ada peranan, maksudnya ada tugasannya tersendiri. Betul. Supaya murid tidak malas, mereka perlu fokus kepada apa yang ketua mereka memberikan semasa ketua mereka memberikan tugas. Tiada murid yang boleh mencuri tulang atau tidak membuat tugasnya mengharapkan orang lain untuk membuat tugas mereka. Betul, memang saya setujulah. Akan tetapi Nathan, sebentar tadi, sambil mendengar Nathan menjelas tadi, saya dapat tangkap bahawa cabaran utama Nathan ialah pengurusan masa, betul? Betul. Dan Nathan telah mengambil inisiatif untuk mereka satu jadual waktu. Jadi saya ingin tahu Nathan, apakah yang terkandung dalam jadual waktu Nathan itu? Apa pembahagian masa dia? Pembahagian masa jadual waktu Nathan itu bagaimana caranya? Bagaimana Nathan menguruskan masa Nathan? Setiap manusia tentu memerlukan masa rehat kan? Betul. Jadi dalam jadual waktu rehat untuk persekolahan saya, selepas sekolah saya akan mandi dan berehat sambil makan. Selepas itu saya akan sediakan masa untuk ulang kaji dan latihan pingpong. Jadi untuk hujung minggu pula saya akan lebih fokus kepada meluangkan masa dengan keluarga-keluarga saya. Jadi bermaksud saya akan pergi latihan pingpong, ulang kaji, berinovasi. Selepas itu saya akan memastikan ada masa yang luang untuk memberikan kepada keluarga saya. Betul. Jadi boleh nampak di sini Nathan merupakan seorang yang teraturlah, merupakan seorang yang memang menitik beratkan masa. Sebab Nathan boleh membahagikan masa itu dari segi sukan, untuk melatih pingpong. Dari segi sosial, Nathan boleh meluangkan masa dan juga berehat. Dengan kata orang lain, ya mesti kita seharusnya mempunyai me time itu kan. Betul. Jadi saya ingin tahu Nathan, tajuk podcast kita pada hari ini ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Ada istilah pentaksiran di situ. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah cara pentaksiran ataupun penilaian pemberian markah itu dilakukan kepada murid? Dalam sekolah kami, komponen dibagikan kepada komponen utama seperti kelab dan persatuan, sukan dan permainan dan juga unit beruniform. Tetapi sistem sekolah kami agak berbeza dengan sekolah lain. Kerana sekolah kami menggunakan sistem secara berpackage. Sistem berpackage maksudnya di sini apa, Nathan? Untuk setiap package dibagikan kepada 3 sub unit, yaitu kelab persatuan, sukan permainan dan juga unit beruniform. Betul.
Okey, jadi dalam setiap package tersebut, contohnya saya package 26. Dalam package 26 terdapat 2 guru penasihat dan 28 lebih murid yang berada dalam package. Okey. Berbeza dengan sekolah lain kerana sekolah lain setiap murid yang terdapat subunit yang berbeza akan berjumpa dengan guru penasihat mereka yang lain, berbanding dengan sekolah kami yang setiap kali perjumpaan kokum kami akan menghadap dengan 2 guru penasihat dalam package kami. Okey, boleh nampak di sini sekolah Nathan memang teraturlah dengan sistem berpackage yang sudah diperkenalkan oleh sekolah Nathan. Sistem co-curriculum di sekolah Nathan itu memang lebih teratur, lebih berbeza daripada sekolah-sekolah lain. Baik. Tadi Nathan ada sebut Nathan berada dalam package 26, betul? Betul. 26. Jadi maksudnya di sini terdapat banyak lagi package di dalam sekolah Nathan. Betul. Okey. Untuk sesi petang, kami ada package 1 hingga ke package 10. Tetapi untuk sesi pagi pula kami ada package 11 hingga ke package 29. Jadi maksudnya di sini bukan dari segi sistem co-curriculum sahajalah sekolah Nathan maju, betul? Dari sistem pentadbiran pun sekolah Nathan telah mengambil tindakan supaya dia lebih sistematik, supaya dia lebih teratur. Saya pula takut kalau Nathan ni terambil traits itu. Adakah Nathan merupakan seorang yang perfectionist? Tidak. Okey, sebab saya sebenarnya ni takut ni dengan orang yang perfectionist ni, yang betul-betul tegas, yang disegani oleh orang lain. Okey, jadi tidak. Okey. Just to be sure, begitu. Tapi ada satu lagi soalan. Memandangkan sekolah Nathan mengamalkan sistem berpackage itu, adakah 3 subunit co-curriculum yang Nathan ada sebut tadi tetap bagi setiap package? Ya, tetap. Tetap. Okey, maksudnya di sini murid walaupun ada yang berminat untuk memasuki subunit yang diminati, tetapi oleh sebab package itu tetap, jadi seorang murid itu tidak akan dapat memasuki subunit yang diminati. Actually, murid tersebut boleh minta kebenaran daripada penolong kanan untuk tukarkan mereka ke package yang faham. Okey. Terima kasih atas respon Nathan. Okey, jadi secara keseluruhannya mengapakah masih ada daripada kalangan murid yang masih memandang remeh terhadap PAJSK ini? Berdasarkan pendapat saya rasa banyak lagi murid yang belum faham tentang kepentingan PAJSK. Mungkin ini boleh disedarkan oleh pihak sekolah. Selain itu, ini juga boleh menyebabkan murid-murid tersebut yang lebih fokus kepada akademik dan rasa PAJSK adalah sesuatu yang membazir masa. Ya, memang tidak boleh dinafikanlah ada setengah murid, ada sebahagian murid yang memang lebih gemari akademik daripada sukan. Tetapi sewajarnya mereka harus mengimbangkan kedua-dua bidang tersebut, betul? Jadi memandangkan kita hampir sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini, ada sebarang petua ataupun tips-tips yang Nathan boleh berikan kepada rakan-rakan Nathan yang di luar sana? Sebenarnya saya berharap agar semua murid mengambil peluang untuk cuba dalam aktiviti-aktiviti PAJSK. Maka pilihlah aktiviti yang kamu suka agar melakukannya sebagai hobi dan bukan sesuatu yang terasa beban. Saya juga berharap agar semua murid cuba untuk mencuba barang yang baru. Mana tahu barang yang bagus ini mungkin akan menolong kamu pada masa yang depan. Demikianlah tips-tips dan juga harapan daripada Nathan. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi podcast kita.
Jadi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pihak JPN atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator bagi podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada Nathan kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi perkembangan, penglibatan Nathan mengenai PAJSK ini. Saya juga yakin bahawa ramai daripada murid-murid yang sedang menonton kita akan lebih memahami konsep serta kepentingan-kepentingan yang meliputi PAJSK yang turut melibatkan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Serta bagaimana PAJSK ini sebenarnya boleh membantu mereka pada masa yang akan datang, seperti mana yang disebut oleh Nathan sebentar tadi. Dan bagi pendengar serta penonton kita, jangan takut, jangan takut untuk mencuba perkara-perkara yang baharu dan libatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang akan ataupun yang sedang dianjurkan oleh sekolah anda. Ini untuk murid-murid lah. Ingat bahawa keseimbangan bidang akademik dan kokurikulum itu merupakan kunci kejayaan kita semua. Di mana sokongan yang padat, galakan yang konsisten daripada guru-guru kita, daripada ibu bapa kita, akan menjadi pelengkap, akan menjadi pelengkap kepada pengukuhan minat murid-murid terhadap PAJSK, di mana semoga mereka tidak akan terasa terbeban, tidak rasa terpaksa untuk melakukan aktiviti-aktiviti PAJSK, kerana tidak ada maknanya kita melancarkan PAJSK sekiranya mereka terasa terbeban. Sewajarnya mereka mempunyai nilai minat, dan boleh dijadikan sebagai satu hobi. Baik, sebelum saya mengakhiri podcast kita pada hari ini, Nathan, ada kata-kata semangat untuk rakan-rakan kita di luar sana. Kata-kata hari ini, kejayaan yang hebat datang dari langkah yang berani. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah mendengar, kepada semua yang telah melibatkan diri, yang telah meluangkan masa untuk bersama dengan kami berdua pada hari ini. Saya Jaden Aris, moderator anda, mengucapkan salam sejahtera dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod podcast yang seterusnya. Sekian, terima kasih.